بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في هذا اليوم المبارك إن شاء الله سبحانه وتعالى سيشرح السادة الطلاب باب الفتح والإمالة والتقليل من متن الشاطبية ومتن الدرة، فليتفضلوا مشكورين. Syukran Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kelas kami pada hari ini akan membentangkan tajuk Bab Al-Fathu wal-Imalah wat-Taqlil. Sekejap, kenapa? Okay. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita akan tahu lebih sedikit tentang makna al-fathu wal-imalah dan taklil. Okay, al-fathu, fathu al-famu halatu an-natqu bil harf. Maksud dia membuka mulut ketika membaca ataupun menyebut huruf. Wal-imalah an tanhu bil fathah qaribah minal kasrah wa bil alif qariban minal ya'u kathiran wa yuqalu laha imalatul kubra wa idja'. Okay, imalah ni cara sebutan dia lebih dekat dengan kasrah, dan nama selain imalah dipanggil juga sebagai imalah kubra ataupun idja'. Dan at-taqlil huwa martabah mutawassitah bainal fathu wal imalatul kubra atau baina atau wa imalatu sughra. Okay, taklil pula martabat dia adalah antara fathah dan juga imalah. Dia antara kedua-dua tu, ataupun dipanggil juga sebagai imalah sughra. Okay. Madhahibul qurra fil fathu wal imalah wat taqlil ala an-nahwi at-tali. Okay. Sebelum kita lebih lanjut kepada matan Asy-Syatibi, kita kena tahu siapakah imam-imam yang membaca imalah dan juga taklil ni. Okay. Yang pertama, qismu laisa lahu imalah fil Quran al-Karim abadan wa huwa Ibnu Katsir wahdahu. Okay, untuk golongan yang pertama, yang tidak akan pernah membaca imalah pada Al-Quran, iaitu Imam Ibnu Katsir sahaja. Yang kedua, qismu amalu bikillati wa hum Ibnu Amir wa Asim wa Qalun. Yang akan membaca imalah sedikit dalam Al-Quran, iaitu Imam Ibnu Amir, Asim dan juga Qalun. Golongan yang ketiga, qismu madhabuhu at-taqlil wa huwa Warsh wa laysa lahu imalatul kubra fil Quran illa alha fi lafzu Taha awalu surah at-Taha. Okay, golongan yang ketiga, yang mana yang akan membacakan taklil hanyalah Imam Warsh sahaja, dan Warsh takkan membaca imalah pada Al-Quran kecuali pada lafaz Taha, pada awal surah Taha. Yang keempat, qismu mutaraddadu baina taqlil wal imalah wa huwa Abu Amru al-Basri. Okay, yang membaca taklil dan juga imalah ialah Imam Abu Amru al-Basri. Dan yang kelima, qismu amalu imalatul kubra bi kathrah wa huma Hamzah wal Kisai. Dan mazahibul qura yang membaca imalah pada keseluruhan Al-Quran ialah Imam Hamzah dan juga Al-Kisai. Okay, seterusnya kita mulakan matan Asy-Syatibi. Wa Hamzatu minhum wal Kisai ba'dahu amala dhawatil ya'i haitsu ta'assala wa tathniyatul asma'i takshifuha wa iradatta ilaikal fi'la sadafta manhala hada washtarahu wal hawa wa hudahumu wa fi alifit ta'nithi fil kulli mayyala. Okay, pada matan ini diterangkan inna Hamzah wal Kisai imalah fi kulli dhawatil ya kaifahuma ja'at fi ismun aw fi'lan waslan wa waqfan ma lam takun munawwinatan waslan. Okay, Hamzah dan juga Kisai akan mengimalahkan pada keseluruhan dhawatil ya, sama ada isim ataupun juga fi'il pada keadaan wasal dan juga waqaf. Tapi kalau keadaan wasal tu jangan ada tanwin lah, gitu.
Okey, qawluhu wa tathniyatul asma'i takshifaha qa'idah أن نعرف ذوات الياء إذا كانت الكلمة اسما تثنيها فإن انقلبت الألف ياء أبليت الألif. Okey, macam mana kita nak kenal zawatil ya ni? Okay, kalau untuk isim, kita tukarkan dia kepada tasniah. Contoh kat sini, al-huda. Kita tukarkan kepada tasniah al-hudayani. Okay, contoh yang kedua, al-hawa. Kita tukarkan pada tasniah al-hawayani. Kalau boleh tukar pada tasniah tu, maka macam contoh ni, jadi Kisai, Hamzah dan Kisai akan mengimalahkan kalimah ini. Kalau untuk fi'il pula, untuk fi'il zawatil ya, macam mana kita nak tahu zawatil ya untuk fi'il, kita kena letakkan tak mutakallim ataupun tak mukhatab. Okay, contoh dia ishtara, tukarkan pada tak mutakallim, ishtaraita, ataupun mukhatab ishtaraitu. Jadi kalau boleh tukar, boleh letakkan ta tu, maka Hamzah dan Kisai akan imalahkan kalimah ini. Okay. Seterusnya sambungan pada matan tadi, wa idza wajadtul alif annaha munqalibah an wawin fala tumal li ahadi minal qurra. Okey, kalau untuk kalimah sana. Okey, kalau kita tukarkan pada tasniah seperti tadi, kaedah tadi, tapi dia akan jadi ada waw. Okey, contoh sana tu kan, sanawan. Jadi untuk ini Hamzah dan Kisai tidak akan mengimalahkan. Faham tak? Kalau macam da'a fi'il, kalau kita tambah pada tak mutakallim ataupun tak mukhatab, contohnya da'a tu dia ada waw kat situ. Jadi Hamzah dan Kisai tak akan imalahkan kalimah ni. Okay. Okay. Kalau qawluhu wa fi alifi at-ta'nith fil kulli mayyala, maksud dia ay amalu Hamzah wal Kisai alifat at-ta'nith al-maqsurah. Hamzah dan Kisai akan mengimalahkan alif ta'nis maqsurah. Contohnya at-taqwa, diza, as-salwa, simahum. Okey, ini kalimah-kalimah yang Hamzah dan Kisai akan imalahkan. Okey, seterusnya matan seterusnya ialah wa kaifa jarat fa'la fa fiha wujuduha wa in dhamma aw yuftah fa'ala fa hasila. Amalud Hamzah wal Kisai kullu alif maqsurah fi kalimah ala wazan fa'la fi'la fu'la. Okey, Hamzah dan Kisai akan mengimalahkan keseluruhan alif maqsurah pada wazan fa'la, fi'la dan fu'la. Dia boleh tengok pada contoh dia. Contoh kalau untuk fa'la, kalimah at-taqwa, salwa, da'wa. Kalau untuk isim, Yahya. Kalau fi'la pula, ihda, diza, simahum. Kalau isim pula, Isa. Kalau fu'la, contoh dia qurba, tuba, dunya. Isim dia Musa. Okey, seterusnya wa in dhamma aw yuftah fa'ala hassala. أي أمال حمزة والكساء كذلك الألف المقصورة في الكلمة على وزن فعالة فعالة. Okay, selain itu juga, selain wazan fa'la, fi'la dan fu'la, Hamzah dan Kisai akan mengimalahkan pada alif maqsurah pada wazan fu'ala dan fa'ala. Okay, contoh dia fu'ala, usara, sukara, usala. Fa'ala, yatama, nasara, al-hawaya. Okey, seterusnya. Wa fi ismin fil istifham anna wa fi mata ma'an wa asa aydan amala wa qul bala. Amalu Hamzah wal Kisai al-alif fi ismul istifham fi lafzu anna mata asa bala. Okey, Hamzah dan Kisai juga akan mengimalahkan alif pada isim istifham. Okay. Antara lafaz ni ialah anna, mata, asa, bala. Okay, contohnya boleh tengok kat situ. Contoh anna laki hadha, anna syi'tum. Okay, so ada mata, asa, bala. Okay, boleh baca kat situ. Okay, seterusnya matan yang
وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على أمال حمزة والكساء كل ألف متطرفة رسمت في المصحف ياء. Okey, Hamzah dan Kisai akan mengimalahkan pada keseluruhan alif mutatarrifah yang adalah resam mushaf Usmani, akan ditulis huruf ya. Okey, contoh dia ya hasrata, ya wailata. Kecuali illa khamsu kalimat la tumal li ahadu minal qurra. Okey, contoh pada 5 kalimah ni iaitu lada, ila, ala, hatta, ma zaka minkum min ahadin. Okey, 5 kalimah ni. Okey, seterusnya wa hunaka kalimat tumalu fiha al-alif walau lam takun marsumah bil ya. Okey, untuk keadaan ni pula Hamzah dan Kisai akan mengimalahkan walaupun kalimah ni dalam resam tak ditulis dengan ya. Okey, pergi tengok contoh dia dalam surah Al-Qasas dan Yasin ni, min aqsal Madinah. Lafaz aqsa. Okey, walaupun tak ditulis dengan huruf ya, tapi kalau ketika waqaf Hamzah dan Kisai akan membaca dengan imalah. Tapi kalau wasal, Hamzah dan Kisai tak akan imalah. Sebabkan ada ittiqa usakinain. Okay, faham tak? Macam tu. Okey. Matan yang seterusnya. Wa kullu thulathiyin yazidu fa innahu mumalun kazakkaha wa anja ma'abtala. أمال حمزة والكساء كل فعل ثلاثي كان واويا وزيد عليه حرف أو أكثر فصار يائيا نحوي. Okey, yang ni pula Hamzah dan Kisai akan mengimalahkan keseluruhan fi'il sulasi yazid, maksudnya ada penambahan huruf waw ataupun penambahan huruf selain tu. Contohnya man zakkaha qad aflaha man tazakka. Kat sini ada penambahan huruf kaf. Okey, contoh yang lain pula lain anjana. Kat sini ada penambahan huruf hamzah pada awalnya. Wa idzi batala. Yang ni pula ada penambahan huruf hamzah wasal dan juga huruf ta. Maka kalau ada fi'il sulasi yazid, Hamzah dan Kisai akan mengimalahkan je. Okey. Seterusnya ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه الكسائي ميلا. Okey, أمال حمزة والكسائي الألف في لفظ وأنه هو أمات وأحيا في سورة النجم المقترن بالواو. Okey, Hamzah dan Kisai dia akan mengimalahkan pada kalimah ahya, dan sebelum ahya tu ada huruf waw. Okey, kalau wa amalul Kisai wahdahu lafzu ahya sawa'an kana muqtarinan bil fa'i fa ahyakum aw bi thumma ahyakum aw mujarradan min dhalik nahwi wa man ahyaha. Okey, kalau yang ni pula Kisai sahaja yang akan mengimalahkan kalimah ahya jika ada penambahan sebelum itu huruf fa, contoh fa ahyakum ataupun thumma ahyakum ataupun waman ahyaha. Okey. Matan yang seterusnya. Wa ru'ya wa ru'ya wa maradati kaifama ata wa khataya mithluhu mutaqabbala wa mahyahum aidan wa haqqa tuqatihi wa fi qad hadani laysa amruka mushkila wa fil kahfi ansani wa min qablu jaa man asani wa awsani bi maryama yujtala wa fiha wa fi tasin atani alladhi adha'tu bihi hatta tadawwa mandala وحرف تلاها مع طحاها وفي سجا وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. Okey, untuk matan ini dikhususkan kepada Imam Kisai sahaja, yang mana Imam Kisai akan imalahkan alif pada kalimah-kalimah ini, iaitu ada 15 kalimah. Kita boleh tengok kat situ, ru'ya ya, ar-ru'ya, maradati, khataya, mahyahum, tuqati, dan sampailah ke akhir. Itu boleh tengok ya. Okay. Seterusnya wa amma duhaha wad-duha war-riba ma'al quwa fa amalaha wa bil wawi tukhtala. Amalu Hamzah wal Kisai min dhawatil waw alfazut taliyah.
Okey, Hamzah dan Kisai akan mengimalahkan pada zawatil waw. Contohnya wasyamsi wadduhaha, wadduha. Lepas tu lafaz ar-riba pada keseluruhan Al-Quran, dan allamahu syadidul quwa. Okay, jadi kalimah-kalimah ni Hamzah dan Kisai akan mengimalahkannya. Wa ru'yaka mathwaya anhu lihabsihim wa mahyaya mishkatin hudaha qadin jala. Okey, yang ini dikhususkan khas kepada Hafs ad-Duri an al-Kisai. Disebabkan ada dhamir anhu pada matan ni, kalau kita perasan, mathwaya anhu. Okey, anhu ni merujuk kepada Hafs ad-Duri an Kisai. Okey, maka imam ni akan mengimalahkan pada kalimah-kalimah yang khusus ini, iaitu la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Kalimah ru'yaka. Lepas tu ahsana mathwaya. Kalau mathwahu, Hamzah dan Kisai akan imalahkan juga. Kalau mathwaya hanya kepada Hafs, Duri an Kisai. Okay, seterusnya wa nusuki wa mahyaya. Lepas tu kamishkatin faman taba'a hudaya. Dan itulah. Jadi kalimah-kalimah ni dikhususkan hanya kepada Hafs, Duri an Kisai. Okay. Saya menjemput pada kawan saya seterusnya untuk memberikan. Terima kasih. Okey, seterusnya pada bait 306, wa mimma amalahu awakhiru ayyima bitaha wa ayyin najmi kay tata'addala wa fi syamsi wal a'la wa fil layli wad duha wa fi qira'a wa fi wan nazi'ati tamayyala wa min tahtiha summa al qiyamati summa fil ma'arij ya minha lu aflah tamunhila. Ittifaq Hamzah wal Kisai ala imalah ru'usi ayyusur al-ihda asyarah. Okay, maksudnya Hamzah dan Kisai akan membaca dengan imalah pada huruf alif yang terletak di dalam 11 surah di dalam Al-Quran. Okay, iaitu surah Taha, surah An-Najmi, surah Asy-Syams, surah Al-A'la, surah Abasa, surah Al-Ma'arij, surah Al-Lail, surah Ad-Duha, surah Al-Alaq, surah An-Nazi'at dan surah Al-Qiyamah. Okay, seterusnya Rama suhbatun a'ma fil isra'i saniyan siwa wasudan fil waqfi anhum tasabbala. Okay, pertama wafiq subbah yakni Hamzah wal Kisai fi imalah kalimah Rama bisratil al-anfal. Wasani kalimah a'ma fil mawdi'is sani fi suratil al-Isra. Okay, iaitu Hamzah dan Kisai akan imalah pada kalimah Roma di dalam surah Al-Anfal dan kalimah A'ma pada tempat yang kedua di dalam surah Al-Isra. Wa amma suwa bi suratit Taha wa suda bi suratil Qiyamah fa indal waqfi alaihima faqat. Manakala pada kalimah siwa pada surah Taha dan suda pada surah Al-Qiyamah, Hamzah dan Kisai akan membacanya dengan imalah ketika waqaf sahaja. Okay, seterusnya wara utara faza fi syu'ara'ihi wa a'ma fil isra hukmu suhbatin wala. Qara'a Hamzah bi imalah arra min kalimah tara al-jama'ani fi surati asy-syu'ara waslan. Dibaca dengan imalah alif selepas huruf ra, iaitu pada kalimah tara al-jama'an di dalam surah asy-syu'ara ketika wasal oleh Hamzah. Okay, yang kedua wafiq Abu Amru wa suhbah fi imalah lafaz a'ma al-mawdi'il awwal fi suratil al-Isra. Pada kalimah a'ma yang pertama di dalam surah Al-Isra, Abu Amru, Hamzah, Su'bah iaitu Hamzah, Kisai dan Syu'bah membacanya dengan imalah.
وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود أنزلا. قرأ همزة والكسائي وأبو أمرو بإمالة كل ألف مكسورة بعد الراء. Hamzah, Kisai dan Abu Amru membaca dengan imalah pada semua huruf alif selepas huruf ra. Contohnya ishtara, bushra, az-zikra. Yang kedua, Hafsun wa Fik Hamzah wal Kisai wa Abu Amru fi imalah lafaz majreha fi surati Hud. Adapun Hafs bersepakat dengan Hamzah, Kisai dan Abu Amru membaca dengan imalah pada satu tempat sahaja di dalam Al-Quran, iaitu pada kalimah majreha di dalam surah Hud. Seterusnya, na'a syar'u yumnin bi ikhtilafin wa syu'batun fil isra wa hum wan nunu daw'u sanantala. Qara'a Hamzah wal Kisai بإمالة ألف بعد الهمزة من كلمة ونأى بجانبه في سورة الإسراء وفصلت. Dibaca dengan imalah Hamzah dan Kisai pada alif yang terletak selepas huruf Hamzah pada kalimah wana'a di dalam surah Al-Isra dan Fusilat. Yang kedua, wawafiqhuma syu'bah fi suratil Al-Isra faqat. Syu'bah hanya membaca dengan imalah pada kalimah wana'a di dalam surah Al-Isra sahaja. Dan yang ketiga, khalaf an Hamzah wal Kisai imalah an-nun wal Hamzah fil mawdi'in. Juga dibaca imalah pada huruf nun dan Hamzah oleh khalaf an Hamzah dan Kisai di dalam surah Al-Isra dan Fusilat. Okay, khulasah pada bait tu boleh tengok pada dalam kotak tu. Okay, seterusnya inahu lahu syafin wa kul aw kilahuma syafa wa likasrin awliya'in tamayyala. Qara'a Hisham wa Hamzah wal Kisai bi'imala alif allati ba'da nun min kalimah inahu min qawlihi ta'ala ghayra nazirina inah bisuratil al-ahzab. Okay, dibaca dengan imalah huruf alif yang terletak selepas nun pada kalimah inahu di dalam surah Al-Ahzab oleh Hisham, Hamzah dan Kisai. Qara'a Hamzah wal Kisai bi'imalah alif min kalimah kilahuma min qawlihi ta'ala ahaduhuma aw kilahuma bisuratil Al-Isra. Dibaca dengan imalah huruf alif selepas huruf lam pada kalimah kilahuma di dalam surah Al-Isra oleh Hamzah dan Kisai. أوكي عديلة، ممكن تقرأي كيفية الإمالة؟ Mana Syekh? غير ناظرين إناه أو كلاهما. Okay, imalah pada kalimah inahu jadi inehu. Kalau kilahuma, Hamzah Kisai akan imalah kilahuma pada kilahuma akan jadi kilehuma. أحسنتي، كليهما صحيح، ولكن إناه kalau berhenti إنيه. Ineh. نعم. أوكي، شكرا. sambung. Okay, faham Syekh. عفوا. Okay, seterusnya wazu ar-ra'i warshun baina wa fi ara kahum wa zawatil ya lahul khulfu jummila walakin ru'usul ayyi qad qalla fathuha lahu ghayra maha fihi fahdur mukammala. Okay, pada bait ini mensyarahkan pasal mazhab wash fit taklil. Okay, yang pertama, qara'a warshun bitaklil jami'i al-fati al-waqi'ah ba'da ra. Okay, yang pertama, wash akan membaca dengan taklil pada semua huruf alif yang terletak selepas huruf ra. Contohnya bushra. Tetapi pada kalimah walau arakahum di dalam surah Al-Anfal,
Warsh akan membacanya dengan khilaf, iaitu dengan dua wajah, fathah dan taklil. Okay, yang kedua, qara'a warshun taklil bi khilaf. Taklil wal fathu fi zawatil ya. Illa arba'un kalimat fiha al-fathu qawlan wahida. Okay, yang kedua ni, Warsh membaca dengan khilaf, iaitu taklil dan fathah pada zawatil ya. Okay, kecuali pada 4 kalimah yang mana Warsh akan membacanya dengan fathah qawlan wahida. Okay, 4 kalimah tersebut adalah, yang pertama kalimah mardot. Kalimah mardot. Yang kedua kalimah kamishkatin. Yang ketiga kalimah ar-riba. Dan yang keempat kalimah kilahuma fi surati al-Isra. Okay, yang ketiga qara'a warshun bitaklil qawlan wahidan fi ru'usil ayyil ihda asyarah. Iaitu Warsh juga membaca dengan taklil pada semua huruf alif yang terletak di hujung ayat 11 surah yang disebutkan pada awal tadi. Okay, tetapi pada kalimah talaha yang diakhiri dengan ha ta'nis, Warsh akan baca dengan fathah dan taklil. Okay, seterusnya wa kaifa atat fa'la wa akhiru ayyima taqaddama lil basri siwa ra'uha tala. Qara'a Abu Amru bitaklil alif at-ta'nis fi kalimah allati ala wazan fa'la fi'la wa fu'la. Iaitu Abu Amru al-Basri akan membaca dengan taklil pada semua huruf alif at-ta'nis. Okay, daripada wazan fa'la, fi'la dan fu'la. Okay, contoh pada wazan fa'la, at-taqwa, as-salwa. Okay, wazan fi'la, ihda, diza. Okay, dan wazan fu'la, al-qurba, ad-dunya. Okay, yang kedua, wa amma lafzu kilta min kiltal jannataini bisuratil kahfi farada fiha indal waqfu. Iaitu maksudnya Warsh membaca dengan khilaf, yakni fathah dan taklil. Sekejap. Okay, pada lafaz kilta di dalam surah Kahfi, Abu Amru dan Warsh akan baca dengan wajah, fathah dan taklil ketika waqaf. Dan Hamzah dan Kisai akan baca dengan fathah dan imalah. Dan paling rajih adalah fathah. Okay, yang ketiga, qara'a Abu Amru bitaklil ayyisur al-ihda asyarah wa imalun qablu alif ra. Okay, Abu Amru akan baca dengan taklil 11 huruf yang telah disebutkan tadi kecuali huruf alif yang terletak selepas huruf ra. Contohnya Bushra, Abu Amru akan baca dengan imalah. Seterusnya, wa ya wailata anna wa ya hasrata tawa wa an ghairihi kisha wa ya asafal ula. Okay, qara'ad duri Abu Amru bitaklil alif fi. Duri Abu Amru akan membaca dengan taklil pada 4 kalimah di dalam Al-Quran. Okay, yang pertama, ya wailata di dalam surah Hud. Yang kedua, kalimah anna haitsuma ja'at fil Quran, iaitu kalimah anna pada semua tempat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ya hasrata min qawlihi ta'ala, ya hasrata bi surati Az-Zumar. Dan yang keempat, ya asafa min qawlihi ta'ala, ya asafa bi surati Yusuf. Okay, sekian daripada saya. Saya menjemput Nasuha untuk menyambung perbentangan yang seterusnya. Okay, terima kasih Adila. Matan seterusnya ialah matan 318. وكيف ثلاثي غير زاوت بماض أمل قابا قافو طابا ضاقت
fatujmila. Wahaqa wazahu ja'a sya'a wazadafus. Sampai situ. Dia nak bagi tahu kat sini Hamzah akan imalahkan alif yang terletak pada pada ainul fi'il pada fi'il madhi sulasi pada 10 af'al ni, iaitu khaba, khafa, qaba, dhaqa, haqa, zara, ja'a, sya'a, zada. Hamzah akan imalahkan semua kalimah ni. Tapi pada kalimah zara ada pengecualian pada zarat pada surah Ahzab dan surah Sad. Hamzah tak akan imalahkan pada dua tempat. Okey, seterusnya. Wajah Ibnu Zakwan wa fi sya'a mayyala hazadahumul ula wa fil ghairi khulfu. Ibnu Zakwan akan imalahkan pada kalimah ja'a dan sya'a qaulan wahidan. Manakala pada kalimah zada, Ibnu Zakwan akan imalahkan pada tempat pertama sahaja. Pada tempat lain Ibnu Zakwan akan baca dengan khilaf. Wa qul suhbah barrana wa shab mu'addala. Pada kalimah ke-10 rana pada surah Mutaffifin, suhbah iaitu Hamzah, Kisai dan Syu'bah akan baca imalah. Pada 9 kalimah lagi suhbah tu akan baca dengan fathah. Okey, seterusnya. Wafi alifatin qabla ra tarfin atat bikasrin amil tud'a hamidan wa tuqbala ka absarihim wajar summan himari ma'himarika wal kuffari waqtas litandula. Abu Amru dan Duri Kisai akan imalahkan pada setiap alif yang selepasnya ra mutaqarribah majrurah, iaitu ra yang berada di hujung dan berbaris bawah. Contoh dia ad-dar. Dar tu ra berada di hujung dan berbaris bawah. Maka Abu Amru dan Duri Kisai akan baca dengan imalah. Kecuali pada kalimah fala tumari. Okey, seterusnya. Wa ma' kafirin al-kafirin biya'i. Pada kalimah kafirin dan al-kafirin, Abu Amru dan Duri Kisai akan imalahkan dengan syarat, iaitu bila ya tu mansuban atau majruran, ma'rifan atau munkaran. Tapi kalau kafirin tu ada waw di depan dia, ada waw awal kafirin, Abu Amru dan Duri Kisai tak akan imalahkan, baca macam biasa. Okay, seterusnya. Wahar rawa marwin bihulfin sadin hala badar. Pada kalimah har di surah Taubah, Kisai, Syu'bah, Abu Amru, Qalub akan imalahkan qaulan wahidan. Ibnu Zakwan akan imalah bihilah. Dibaca imalah dengan fathah. Lepas tu Warsh seterusnya. Lagi. Wawarshan jami' Wawarshan jami'ul bab kana muqallala untuk Wahar ruwa marwin bihurfin sadin hala. Itu dah. Wajabarin waljarin tamammamu. Untuk kalimah jabari dengan jar, surah Ma'idah dan Syu'ara. Kisai, Syu'bah dan Abu Amru. Pada kalimah jabari dengan wanhar tu, Duri Kisai saya akan imalahkan. Okey, seterusnya. Wawarshan jami'ul bab kana muqallala. Warsh akan taklilkan semua yang disebut di atas tak daripada
matan wa fi alifatin qabla ra tarfin atak. Awal akan taklilkan semua tu dengan qaulan wahidan. Kecuali pada Jabbarin dan Jab akan Warsh akan baca dengan khilaf iaitu fathah dan taklil. Okey, seterusnya. Wa ma'ahu fil bawar wa fil qahari hamzah qallala. Pada kalimah bawar dengan qahar, situ ada hamzah. Imam Hamzah dengan Imam Warsh akan baca dengan taklil. Tapi pada kalimah al-qahar tu, kalau ra tu baris bawah je, Hamzah dengan Warsh akan taklil. Okey, seterusnya. Wa ija'u zira'ani hajja rawatuhu kal abrari wa taklil jadala faisala. Abu Amru dan Kisai akan imalahkan alif yang terletak di antaranya dua ra. Contohnya kitab al-abrar. Ada salah sikit situ. Dan untuk Warsh dan Hamzah akan baca taklil dan Bakun baca fathah. Okay. Itu sahaja daripada saya. Saya jumpa Siti Fatimah. السلام عليكم. Ya. ممكن بعد هذا تصحيح كتاب الأبرار؟ طيب، ما المقصود بثانية فرار؟ ما معنى فرار؟ Firar. Tu perkataan fil abrar. Kan? فرار. أين شاذلين؟ في قرار شيء. في قرار. أوكي، بعد هذا تصحيح. طيب. أوكي إن شاء الله. أوكي. شكرا. عفوا. Ya, seterusnya matan 327 dan 328, iaitu wa idja'u ansari taminun wasari'u nusari'a wal bari wa bari'ikum tala wa adhanihim tughyanihim wa yusari'u na'adhanina anhul jawari tamassala. Idja' maksud dia adalah imalah tadi. Al-imalah duri Kisai fi kulli hadzal al-alifat qawlan wahidan. Jadi di sini dia mengatakan bahawa Duri Kisai akan membacakan imalah pada 10 perkataan ini dengan imalah sahajalah tanpa ada khilaf. Iaitu perkataan man ansari ilallah dalam dua surah iaitu Ali Imran dan juga As-Saff. Yang kedua sari'u wasari'u, dia akan baca wasari'u dalam surah Al-Imran. Nusari'u lahum fil khairat dalam surah Al-Mu'minun. Al-bari'u fi surah Al-Hashr. Bari'ikum fi mawda'ain, iaitu dalam dua tempat dalam surah Al-Baqarah. Yang keenam, imalah fi alif tsaniyah allati ba'da zal, iaitu alif yang kedua. Azanihim fi kulli Quran. Yang ketujuh, tughyanihim fi kulli Quran. Yusari'una fi kulli Quran juga. Dan yang kesembilan, wa fi azanina waqrun, waqr di surah Fussilat. Yang ke-10 Al-Jawir dalam surah Syura dan juga Rahman dan Takwir. Seterusnya iaitu matan yang ke-329, Iwari fil uqudi bi khulfihi. Disambung Imam Duri tadi, Duri Kisai. Dia baca khilaf kat sini. Tapi yang sahih adalah fathu saja, bil fathi saja. Iaitu yuwari sawatikum dalam surah Al-A'raf dan juga fa'uwariya di surah Al-Ma'idah. Seterusnya matan 329 start daripada di'afan wa harfan namli atika quwwala bi khulfin dhamnahu. Di sini di'afan dekat dalam matan ini merujuk kepada ayat Quran di'afan wa harfan namli atika, maksud dia perkataan atika dalam surah An-Naml, dalam surah 6, iaitu kuwala bi khulfin. Huruf qaf ini merujuk kepada Imam Khalad. Bi khulfin membacanya dengan khilaf, iaitu imalah dan juga fath. Jadi dia akan baca zurwiyatan di'afan khafu, satu al-fath.
Yang kedua, di'afan, khafu di surah An-Nisa. Dan juga ana atika imalah ana etika bihi di surah An-Nam. Jadi khalaf akan baca dengan dua wajah, imalah dan juga fath. Manakala khalaf hanya baca dengan imalah sahaja. Iaitu seterusnya matan 330 daripada masyaribu lami'un wa aniyatin fi hal ataka li'a'dala wa fil kafiruna wa 'abiduna wa 'abidun. Okay, di sini dikhususkan untuk Imam Lam iaitu Hisham. Okay, Hisham dalam perkataan masyariba dia akan baca imalah masyaribu dalam surah Yasin. Yang seterusnya wa aniyatin fi hal ataka itu maksud dia perkataan aniyah yang hanya pada surah hal ataka hadithul ghasyiyah iaitu surah ghasyiyah sahaja. Okay, dia akan baca dengan ainin aniyah. Okay, dan seterusnya wa fil kafiruna abiduna wa abidun tu maksud dia perkataan abiduna wa abidun dalam surah al-kafirun sahaja. Iaitu dia akan baca dengan abiduna dengan abidun. Okey. Seterusnya matan 331 bermula pada wa khulfuhum fin nasi fil jarri husila, iaitu bermaksud bahawa perkataan an-nas itu akan dibaca dengan imalah oleh Imam Ha iaitu Abu Am, tapi dengan khilaf, iaitu Duri an Abi Am akan baca dengan imalah, manakala Susi akan baca dengan fath. Jadi akan baca dengan dua lah, An-Nas oleh Susi dan juga An-Nas oleh Duri Abi Am. Seterusnya matan 332 dan juga 333. Ini dikhususkan pada Imam Ibn Zakwan sahaja. Himaraka wal mihrabi wa ikrahihinna wal himari wa fil ikrami imrana mustila. Okay, di sini disebutkan 6 perkataan yang dikhususkan oleh Imam Ibn Zakwan untuk bacanya dengan khilaf. Dia akan baca dengan khilaf dalam 6 perkataan ni, iaitu wanzur ila himarika dan juga himerika. Kamathalil himari, kamathalil himeri. Al-mihraba, al-mihreba. Okay, dalam perkataan ni hanya untuk mansub sahaja. Dia akan baca dengan khilaf. Okay, seterusnya imrana, imrena. Ikrahihinna, ikrahihinna. Wal ikrami, wal ikrami. Okay. Dan fathah pada perkataan al-mihrabi. Okay, tadi kalau kita tengok yang mansubah dia akan baca dengan khilaf. Tapi kalau majrurah dia hanya akan baca dengan fathah sahaja, iaitu al-mihrabi. Seterusnya yang terakhir 334 wala yamna'ul iskanu fil waqfi 'aridan imalata lil kasri fil wasli mujila. يقول الناظم إذا وقفت على الحرف المجرور الذي كان سببا في إمالة الألف قبله حاله وصل. Iaitu bermaksud bahawa jika kamu berhenti pada huruf majrur, yang mana huruf majrur itu adalah merupakan sebab mengapa kamu imalah padanya. Fawaqafta alaihi bisukun, dan kamu akan waqaf pada huruf tersebut dengan sukun. Fahadha sukun arid, tapi sukun yang ini adalah sukun yang mendatang. La yughayyir hukmu imalah, iaitu tidak akan mengubah hukum imalah. Kita tengok contoh. Qara'a Duri an Abi Am bil imalah fi kalimah an-nas bil majrur. Di sini dia kata bahawa Duri an Abi Am itu hanyalah baca majrur apabila perkataan an-nas itu baris bawah. Tapi ketika wasal, tapi dia kata kalau kita berhenti pada perkataan an-nas, contohnya minan nas, kita akan baca dengan imalah juga, iaitu minan nas, walaupun kita waqaf pada perkataan tersebut. Itu saja daripada saya jemput
kawan saya seterusnya untuk meneruskan perbincangan. Okey, seterusnya pada matan yang ke-335. Waqabla sukunin kif bima fi usulihim. Syarahnya imtana'at al-imalah waslan idza jaa ba'da al-alif al-imalah as-sakinah wa hudhifat al-alif tukhlasan min ittiqa'is sakinah. Nahwu wa laqad atayna Isa bin Maryam al-qura allati ذكر الدار ولكن إذا وقف على كلمة عيسى القرى ذكرى فتكف لكل قارئ أو راو على حسب مذاهبهم. Maksudnya di situ, apabila terdapat kalimah yang harus dibaca dengan imalah dan selepasnya terdapat huruf alif wasal atau lam ta'rif seperti walaqad atayna Musal huda Isa bin seterusnya, maka ketika bacaan sambung tertegah bacaan imalah pada kalimah-kalimah tersebut. Akan tetapi la waqafa, sekiranya berhenti bacaan pada kalimah tersebut, maka semua qura' akan kembali kepada kaedah mereka masing-masing, sama ada membacanya ataupun taklil ataupun fathah. Okey, seterusnya. Wa dzurra'i fihi al-khulfu bil wasli ijtala kamu saluta'i sabna dzikra fasila. Dan ini Imam As-Susi kan imam kul kalim sawa alladhi ba'da sakin khilaf faslan. As-Susi imalah pada kalimah mengandungi zawatur ra yang selepasnya huruf sakin dengan khilaf ketika wasal. Contohnya al-qura allati zikraddar fasayarallahu amalukum hatta narallah. Amma lafzu fasayarallahu amalukum dan hatta narallah, tiga aujah li Susi, tiga wajah untuk Imam Susi. Yang pertama, al-fathu ma'a tafkhim lam lafzu al-jalalah, iaitu fathah pada zawatur ra dan tafkhim taghlis pada lam lafzu jalalah. Contohnya narallah. Dan yang kedua, imalah pada zawatur ra dan tafkhim ataupun taghlis pada lam lafzul al-jalalah, narallah. Dan yang ketiga, imalah ma'a tarki lam lafzul al-jalalah, baca imalah pada zawatur ra dan tarki pada lam lafzul jalalah. Contohnya narallah. Okey, seterusnya. Pada matan yang ke-337, waqad fakhamut tanwina waqfan wa raqaqu wa tafkhimuhum fi nasbi ajma'u ashmula. Dan 338, musamman wa maulan raf'uhu ma'a jarrihi wa mansubuhu ghuzan wa tatra tazayyala. Pada matan ini, pada kalimah allati tanwin, pada kalimah yang padanya ada tanwin, contoh muftaran, Quran, hudan, musamman, maulan, mazhab qura' pada indal wasal, pada keadaan wasal, al-fathu li kulli qari', iaitu fathah untuk semua qura', dan mazhab qura' indal waqaf, imalah pada siapa yang mengimalahkannya, taklil pada siapa yang mentaklilkannya, dan fathah pada siapa yang menfathahkannya. Amma lafzu tatra, adapun pada lafaz tatra, mazhab qura' iaitu Abu Amru, beliau membacakan al-fathu imalah waqfan. Beliau membacakan sama ada fathah ataupun imalah pada keadaan waqaf, dan pada keadaan wasal beliau membacakan dengan al-fathah. Okey, seterusnya bagi Imam Hamzah dan Kisai,
mereka membacakan imalah qawlan wahidan fil halatain. Mereka membacakan dengan imalah pada kedua-dua keadaan. Dan bagi Imam Warsh, beliau membacakan dengan taklil bila khilaf fi halatain. Beliau membacakan taklil tanpa khilaf pada kedua-dua keadaan, waqaf ataupun wasal. Seterusnya, seterusnya bab fathah wal imalah dalam matan durah yang mengandungi 3 baris bait. Seterusnya, pada bait yang ke-43, wabil fathi qaharil bawari di'afa ma'hu ainus thulathi rana syaja'a mayyala. Dan matan yang ke-44, kal abrari ru'yal lami taurata fi. Imam Khalaful Ashir, dia berlawanan dengan yang asli, berlawanan dengan Imam Hamzah. Beliau membacakan bil fathah, qara'a bil fathah fi alfaz al-atiyah. Beliau membacakan dengan fathah pada lafaz-lafaz yang berikut. Yang pertama, al-qahhar, kedua, al-bawar, ketiga, di'afa dalam surah An-Nisa, dan yang keempat pada huruf alif yang terletak pada ainul fa'il, contohnya zada, kecuali pada lafaz ja'a, sya'a, rana. Imam Khalaful Ashir akan membaca dengan imalah. Seterusnya, Imam Khalaful Ashir akan membaca imalah pada kalimah-kalimah berikut, iaitu alif yang terletak dalam lafaz rana dalam surah Al-Mutaffifin, beliau akan membaca dengan rena. Dan yang kedua, pada 4 keadaan, iaitu alif yang terletak pada ainul fa'il sulasi, ja'a, sya'a, beliau akan membaca dengan ja'a, syi'a. Seterusnya, alif yang terletak di antara kedua huruf ra, dan huruf ra yang kedua itu majrurah, contohnya al-abrar dan al-ashrar. Beliau akan baca dengan al-abrir, al-ashrir. Seterusnya, beliau Imam Khalaful Ashir akan imalah pada kalimah ar-ru'ya, contohnya ar-ru'ya. Beliau juga akan imalah pada kalimah pada huruf alif dalam kalimah at-taurah, akan menjadi at-taurih. Seterusnya pada matan wala tumilhu siwa a'ma bisubhana awwala, di sini menyatakan bahawa Imam Ya'qub qara'a bil fathah fi jami'il alifat al-mumamalah. Imam Ya'qub akan membaca dengan fathah pada semua tempat alif, kecuali pada lafaz a'ma pada tempat yang pertama dalam surah Al-Isra. Imam Ya'qub akan membacakan dengan imam. Pada matan watul kafirin al-kulla, Imam Ruwais biimalah alifun fi lafzun al-kafirin. Imam Ruwais akan membaca dengan imalah pada kalimah al-kafirin. Seterusnya, pada matan wan namlahud, Imam Rawh akan membaca biimalah alifun fi lafaz kafirin, membaca dengan imalah iaitu kafirin. Seterusnya, matan waya'u yasina yumnun, Imam Rawh akan membaca imalah biimalah ya fi lafaz yasin. Dan yang terakhir, pada matan waftahil baba iz'ala, Imam Abu Ja'far qara'a bi fath fi jami'i ma amaluhu nafi'. Imam Abu Ja'far akan membaca dengan fathah pada semua yang diimamkan oleh Imam Nafi'. Setakat itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share.
طيب Malas. طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وإن شاء الله إلى اللقاء في الأسبوع القادم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.